Okey, untuk video ni cikgu akan sambung topik yang terakhir bab 1 iaitu 1.3 pola dan jujukan. Okey, kita tengok kepada 1.3.1 iaitu pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, untuk pengetahuan awak, pola kita boleh tulis dalam 3 bentuk. Yang pertama nombor, yang kedua perkataan dan yang ketiga ungkapan algebra. Okey. Jadi kita tengok terus kepada contoh 9. Dia kata nyatakan pola bagi jujukan nombor 1, 9, 17, 25, 33 dan seterusnya menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, kita tengok dulu macam mana kita nak bentukkan pola dalam bentuk nombor. Okey, dalam bentuk nombor kita tengok urutan nombor yang dia bagi dulu deh. Urutan nombor yang dia bagi adalah bertambah. Jadi bila awak tengok urutan nombor ni bertambah, kita ada dua pola, sama ada pola menambah ataupun pola mendarab. Jadi kita nak tentukan tambah atau darab, kita tengok nombor dia meningkat secara tidak ketara. Jadi bila tidak ketara, pola dia adalah tambah. Nak tambah berapa? Kita cuba ambil sebutan kedua tolak dengan sebutan yang pertama. Jadi 9 tolak 1 dapat 8. Okey, jadi 1 nak pergi ke 9 tambah 8. Dan seterusnya. Boleh tengok contoh dia sini dah. Okey, bila pola dia sama, maka kita nak tulis pola dia dalam bentuk nombor. Jadi jawapan dia ialah pola ialah tambah 8. Ini adalah bentuk nombor. Tambah 8. Okey, seterusnya dalam bentuk perkataan, masih lagi urutan yang sama. Kita tulis dalam bentuk perkataan. Jadi, pola dia adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okey, boleh? Okey, seterusnya dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, bila dia suruh tulis pola dalam bentuk ungkapan algebra, okey, cikgu nak awak tengok dekat imbas kembali ni. Dia kata, ungkapan algebra ialah ungkapan yang menggabungkan nombor, pemboleh ubah atau simbol matematik lain dengan operasi. Okey, maksudnya di sini, bila kita nak tulis pola dalam bentuk ungkapan algebra, mesti ada nombor, mesti ada pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu biasanya kita tulis dalam bentuk N. N dah, N. Atau simbol matematik. Simbol matematik tu mungkin darab, tambah, tolak ataupun bahagi. Okey, tengok contoh dia ni. Okey, kita kembali kepada soalan kita. Urutan nombor yang dia bagi adalah 1, 9, 17, 25, 33. Jadi daripada sini kita nak bentukkan ungkapan algebra. Mesti ada nombor, mesti ada pemboleh ubah, mesti ada simbol matematik. Okey, jadi urutan nombor yang dia bagi ni kita tahu dia bertambah sebanyak 8 daripada nombor sebelumnya. Okey, jadi nak senang kita tulis kita ambil nombor yang dia bagi ni, kita tulis sebelah kiri. Nampak tak? Nampak tak jalan kerja dia tulis ni? 1, 9, 17, 25, 33. Okey. Lepas tu awak letak sama dengan semua. Okey. Lepas tu awak tengok 1 nak pergi ke 9, kita tambah 8. Betul? Nampak tak? Kita semua kita tambah 8 kan? Jadi cikgu nak awak buat ni tambah 8 semua sini. Tambah 8 semua sini. Nampak tak sama ni? Tambah 8. Okey. Lepas tu kita kena tulis N. Dah kita kena gantikan sebelah 8 tu dengan pemboleh ubah dah. Okey, pemboleh ubah tu cikgu dah bagi tahu kita kena guna N. Okey, N tu biasanya bermula dengan kosong. Jadi cubalah kita gantikan sebelah 8 tu dengan kosong. 8 darab kosong. Dapat kosong. Tapi jawapan sini 1. Jadi nak jadikan 1, mestilah tambah dengan 1. Nampak tak di sini? Nampak tak? Ni, nampak dah. Yang kedua pula, kosong tu kita gantikan dengan 1. Jadi 8 darab 1 dapat 8. Sedangkan jawapan dia 9. Mestilah kena tambah 1 untuk jadikan 9. Okey, jadi daripada sini kita boleh membuat kesimpulan bahawasanya
Dekat tambah ni kita kena letak nombor 1. Lepas tu sini semua ni kita gantikan dengan N. Maksudnya boleh berubah. Boleh ubah tu maksudnya nombor tu boleh berubah-ubah deh. Okey, jadi pola bagi jujukan dia ni, bila kita tulis dalam ungkapan algebra, kita akan dapat 1 tambah 8N. Awak tak perlu buat jawapan 1917, tak perlu. Awak hanya buat hak sebelah kiri ni sahaja. 1 tambah 8N. N tu adalah pemboleh ubah. Maksudnya awak nak kena ganti N tu. Biasanya kita bermula dengan 0. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Bergantung kepada urutan nombor kita. Yang ni payah sikit lah sebab kita kena bentukkan ungkapan algebra. Jadi jawapan dia macam ni. 1 tambah 8N. Cuba perhati molek ni jalan kerja dia. Okey, seterusnya. 1.32 sebutan bagi suatu jujukan. Okey, sebutan sesuatu jujukan dikenali sebagai sebutan ke N dan ditulis sebagai Tn, iaitu T ialah sebutan manakala N ialah kedudukan sebutan. Ni bila cikgu terangkan urutan nombor, semua cikgu sebut sebutan pertama, sebutan kedua. Okay. Jadi sebutan ni maksud dia nombor tu berada dekat mana. Jadi kalau dia duduk pertama, kita panggil sebutan pertama. Kalau dia duduk kat nombor 2, kita panggil lah sebutan kedua. Jadi sebutan tu biasanya kita label sebagai T. T Jadi N tu pula dia duduk bawah ni, nampak tak ni? N tu kecil, dia duduk bawah T. Nampak tak hak kuning ni, kotak kuning ni? N tu adalah bilangan sebutan, kedudukan sebutan dia. Kalau dia sebutan pertama, jadi T1. Kalau dia sebutan kedua, T2. Contoh sini awak tengok. Misalnya dia bagi 4, 8, 12, 16. 4 tu kita panggil sebutan pertama. Jadi bila sebutan pertama, kita label dia sebagai T1. Nampak tak bawah ni? Ni. Awak tengok molek ni. 8 pula sebutan kedua. Jadi kita tulislah T2. 12 sebutan ketiga. Jadi kita tulislah sebagai T3. T3 sama dengan 12. Tu maksud dia dah. Seterusnya 16 sebutan keempat. Kita tulis lah. T4 sama dengan 16. Simple je, senang sangat. Dek. Okey. Ingat sebutan simbol dia T T besar. Okey, contoh 10. Dia kata nyatakan sebutan kelima bagi jujukan nombor berikut. Okey, jadi kita nak tahu sebutan kelima dia tu, kita tengoklah urutan nombor yang dia bagi. Dia bagi 2, 10, 18 dan seterusnya. Kalau awak tengok sini, kita ada 3 sebutan. 3 sebutan sahaja kita ada. Sebutan pertama adalah 2. Sebutan kedua 10. Sebutan ketiga 18. Jadi kita tengok dulu, sebelum kita nak dapat sebutan kelima tu, kita kena tahu pola dia naik berapa ni. Nombor dia menaik ke? Kita nak tahu pola dia dulu. Berapa dia naik ni? Jadi kita cubalah. Sebutan kedua tolak sebutan pertama. 10 tolak 2, 8. Maksudnya 2 lagi ke 10 tu dia naik 8. Faham tak? Okay. Lepas tu 10 nak pergi ke 18, naik 8 juga. Jadi pola dia menambah sebanyak 8. Jadi soalan dia nak sebutan kelima. Jadi kita tambahlah lagi. 18 tambah 8. Berapa dapat 26? 26 tu baru sebutan keempat. Tambah lagi. Sebab dia nak sebutan kelima kan? Tambah lagi. 26 tambah 8. Dapatlah sebutan kelima dia 34. Ni dia dah buat dah ke awak ni. Nampak tak? Ni. Jalan kerja dia ni. Cuma awak tambahlah sikit nak dapat sebutan keempat ni. 18 tambahlah 8. Dapatlah sebutan keempat 26. Nak dapat sebutan kelima 26 tambah 8. Dapatlah 34. Itulah jawapan dia. Faham dah? Seterusnya. Contoh 11.
Diberi jujukan nombor 65, 60, 55, 50. Tentukan nombor 40 ialah sebutan yang keberapa dalam jujukan itu. Ni dia nak tahu sebutan keberapa. 40 ni berada dalam sebutan keberapa. Jadi, kita tengoklah urutan nombor dia dulu. Kalau tengok urutan nombor dia ni, dia berkurang. Betul tak? Nombor dia semakin berkurang. Dia berkurang sebanyak berapa? 5 dah. 65 nak pergi ke 60. Tolak 5 ke? Berkurang sebanyak 5. Jadi awak tolaklah 65 ni dulu. 65 ni sebutan pertama. Nampak tak ni? Ni 65 ni. Dia tulis dah sini. Sebutan pertama 65. Lepas tu nak dapat sebutan kedua. 65 tolak 5. Dapatlah 60. Nak dapat sebutan ketiga. 60 tolak 5. Dapatlah 55. Lepas tu sebutan keempat. 55 tolak 5. Dapatlah 50. Lepas tu nak tahu sebutan kelima. 50 tolak dengan 5. Dapatlah 45. Lepas tu nak dapat sebutan keenam. 45 tolaklah 5. Dapatlah 40. Jadi berhenti sampai sinilah sebab dia nak nombor 40. Dia kata tentukan nombor 40 ni sebutan ke berapa. Jadi awak kira dah ni ke. Jadi nombor 40. Jadi nombor 40 tu sebutan ke-6. Tu dah jawapan dia. Maka 40 ialah sebutan ke-6. Cikgu nak awak perhati molek langkah kerja dia ni. Langkah kerja dia ni sangat senang. Dan cikgu rasa awak boleh faham. Okey? Tengok contoh 10 dengan contoh 11 molek dah. Okey, seterusnya. Cikgu nak bagi kerja. Okey, cikgu nak awak cuba buat. Jom cuba 1.3. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Boleh dah? Okey, cikgu nak buat. Nanti kita bincang masa kelas berikutnya. Okey? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey? Boleh dah? Jadi satu lagi, menjana kecemerlangan ni cikgu nak suruh awak buat jugalah. Okey, menjana kecemerlangan ni cikgu nak awak buat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi hijau awak ada 2 dah. 1 awak buat jom cuba 1.3, 1, 2, 3. Yang kedua menjana kecemerlangan 1, 2, 3. Itu sahaja. Kita akan bincang pada kelas berikutnya. Sekian, terima kasih.